Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sound check 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Wahid Isnain Salatah. Yang dah masuk cuba komen suara. Yang dah masuk cuba komen suara. Adakah kedengaran dengan baik suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cuba komen suara dulu tuan-tuan. Yang dah masuk cuba komen suara dulu. Dengar elok tak elok? Apalah tak ada mata tadi. Tuan yang dah masuk minta komen suara. Dengar ke tak dengar? Suara jelas, alhamdulillah. Kalau jelas, insya-Allah malam ini kita akan sambung pengajian Kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita telah pun masuk bab yang ketiga pada menyatakan marah. Malam ini sambungan kitab pada muka surat 36 muka surat 36 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baris ke-9 daripada bawah. Muka surat 36 baris ke-9 daripada bawah. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah. Boleh insya-Allah tuan-tuan? Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah. Muka surat 36 baris ke-9 daripada bawah, kitab Jawi. Tuan-tuan minta make link masuk dalam grup. Kemudian kongsikan pada kawan-kawan kita, tag nama kawan-kawan kita. Kita akan mula sebentar saja lagi insya-Allah. Kita akan habiskan bab berkenaan dengan marah malam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. InsyaAllah malam ini terpaksa kita awalkan. Tuan-tuan yang masuk waktu Isyak, semayang di surau masing-masing, boleh ke surau masing-masing. Kami di sini semayang agak lewat pukul 9 insya-Allah. Jadi kita sambung pada muka surat 36 baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Berkata muallif kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan Allah taala bagi kepada kita manfaat daripada ulum-ulum yang Allah taala kurniakan kepada beliau. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Makna tuan pengarang kitab kata kepada kita, lazim kepada kita ni bila mari bab marah ni kita kena jaga dua perkara. Yang pertama daripada keduanya memecahkannya. Dua perkara ni, yang pertamanya adalah memecahkannya, nya itu marah. Yang ini memecahkan marah. Lazim kepada kita untuk memecahkan marah. Yang tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu menghilangkannya sama sekali. Jadi penulis kitab bukan bermaksud memecahkan marah itu bermaksud menghilangkan marah sama sekali. Kerana marah itu tetap ada. Yang tak ada marah hanya kaldai saja. Manusia ni tetap ada marah. Tinggal lagi sejauh mana kita dapat kontrol kemarahan kita, sejauh mana kita dapat menelan kemarahan. Jadi maksud musannif kata bukan maksud daripada memecahkan marah itu menghilangkan marah sama sekali.
Kerana bahawasanya tiada hilang ia marah sama sekali. Kerana marah ni tidak akan hilang sama sekali. Dan tiada sayup ia bahawa ia marah itu hilang. Bahkan jika hilang ia marah, nescaya wajib menghasilkannya. Kerana apa? Marah ni Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sifat marah ni, dia akan terus kekal bersama kita. Dia tidak akan luput. Cuma kita boleh kontrol saja marah. Ataupun kita boleh tukar kemarahan tadi daripada kemarahan asbab nafsu kita, tukar kepada kemarahan kerana syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau hilang marah, wajib bagi kita menghasilkan marah. Tak boleh kita ni tak ada marah langsung. Kenapa? Kita bukan kaldai, kita bukan haiwan. Malah haiwan pun ada marah. Ya, tinggal lagi kemarahan kita tukar kepada syariat yang benar. Kerana bahawasanya ia marah perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Kalau tak marah nanti macam mana bila tiba waktu nanti kita nak berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tiba kita berhadap dengan musuh-musuh Allah Taala. Bagaimana kalau tak ada sifat marah? Musuh angkat pedang, kita kata selekan. Musuh angkat senjata, kita kata tak apalah. Tak bolehlah macam tu. Kena ada sifat tegas. 3 sifat marah bagi memerangi sekalian kafir. Dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Demikian juga kita perlukan sifat marah untuk amrul ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Khususnya untuk mencegah kemaksiatan, perlu ada sifat marah, perlu ada tegas. Amr bil ma'ruf tak semestinya marah. Dia perlu hikmat, dia perlu lemah lembut, dia perlu ikram. Tapi nahu 'anil munkar, kadang-kadang dia perlu sifat tegas, sifat marah kepada maksiat itu perlu ada. Dan perlu kita ingat bila kita marah pada seseorang yang membuat maksiat, bukan tubuh batang individu tadi yang kita marah, malah maksiat yang bersarang dalam diri dia itu yang kita marah. Jadi marah itu penting untuk amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Mengejarkan kebajikan dan adalah marah itu seperti dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya itu, mengajarnya hingga mengikut ia marah akan akal dan akan syarak. Jadi musannif bagi tahu bahawa marah ni, sifat marah kepada ada dalam diri kita ni seperti anjing perburuan. Bila mana satu orang masuk dalam hutan, membawa anjing perburuan. Jadi anjing perburuan ni, kita kena latih anjing perburuan ni. Sehinggalah anjing perburuan tadi akan mengikut tuan dia. Jadi anjing ikut tuan. Jangan sampai tuan terpaksa ikut anjing. Demikian juga sifat marah ni, biar dia marah tadi akan ikut syariat dan ikut akal kita. Jangan akal kita ikut marah, jangan syariat yang pula ikut marah. Dia kata dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya marah, yakni mengajarnya marah tadi hinggalah mengikutinya marah akan segala akal dan syarak. Maka bergerak-gerak ia marah dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia marah dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Jadi datangnya marah, berhentinya marah itu disebabkan guideline daripada akal dan syarak. Disebabkan petunjuk daripada akal dan syarak. Bergeraknya marah itu pun disebabkan dituntun oleh akal dan syarak. Diamnya marah, kita dapat kontrol marah pun disebabkan dituntun oleh akal dan syarak. Bukannya marah menguasai diri kita, bukan marah menguasai akal dan syarak, malah syarak dan akal lah yang dapat memandu kemarahan tersebut. Dan tiada menyalahi ia akan keduanya. Jadi marah ni tidak akan menyalahi, selagi mana marah tidak berselisih menyalahi akan keduanya, yakni syarak dan akal. Seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Seperti mana anjing tadi, anjing perburuan, dia menurut perintah tuannya. Tuannya kata kejar, maka anjing tadi akan kejar. Tuannya kata berhenti, maka anjing akan berhenti. Begitu juga marah kita ni, biar kita dapat menjinakkan kemarahan kita. Bila supaya akal dan syarak kita yang dapat memandu kemarahan kita. Bila akal kata, syarak kata, boleh lepaskan marah kepada orang kafir, maka kita marah. Bila mana orang buat naya ke atas kita, maka akal dan syarak kata tak apa, sabar. Maka kita dapat menelan kemarahan. Supaya maksud di sini nak bagi tahu bahawa jangan sesekali marah yang menguasai akal dan syarak, malah syarak dan akal lah yang dapat menguasai kemarahan.
seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Dan yang demikian itu memakan dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Dan jadi anjing perburuan ni dia nak ikut tuan dia bila mana kita train sungguh-sungguh. Bila mana kita latih sungguh-sungguh, bila mana kita islah sungguh-sungguh. Demikian juga marah kita ni. Bila dia nak ikut akal kita, bila dia nak ikut syarak, bila mana kita train, kita islah, tarbiyah sungguh-sungguh nafsu marah kita ni. Dan iaitu dengan cara macam mana? Dan iaitu membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Cara kita nak mengajar tarbiyah marah ni dengan kita biasakan akan lambat marah. Marah tu tetap ada, tapi kita biasakan diri kita supaya marah-marah itu kita lambatkan kedatangan marah tadi. Dan yang keduanya, kita memaafkan orang yang mendatangkan kemarahan kepada kita. Yang kedua, jadi pertama tadi dia kata bagaimana nak kontrol marah adalah dengan apa? Yang pertama, memecahkan marah. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang dalam hati. Yang kedua, kita kontrol lah. Bila mari perasaan gerak-gerak nak marah, perasaan nak marah timbul dalam hati, kita yang kedua ni dia ajar kita supaya kita pelihara dia, kita kontrol marah kita tadi. Yang bergerak-gerak dengan menahannya, kontrol dengan kita tahan kemarahan tadi akan barang yang dalam hati. Barang dalam hati, marahlah. Bila marah timbul dalam hati, dia mari nak marah. Kedua Syekh ajar pada kita adalah kita dengan kontrol pergerakan marah yang ada dalam hati tadi dan menolong atas menahannya marah itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Jadi cara nak kontrol kemarahan, dia ada dua tips Syekh bagi. Pertama, kita kena ada ilmu. Jadi kita kena renung balik pengetahuan dan ilmu kita. Yang kedua, melalui perbuatan, yakni melalui action kita. Apakah interaksi yang perlu kita lakukan bila mana datang kemarahan dalam diri kita. Jadi dia kata menolong atas menahannya marah itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Pertama, ilmu pengetahuan, dan yang kedua pekerjaan, yakni action. Adapun pengetahuan maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi pengetahuan yang perlu ada pada kita supaya kita boleh kontrol marah, kita kena ada i'tiqad, kita kena ada perasaan bahawa apa yang berlaku itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala zahirkan melalui kadang-kadang isteri kita. Allah Ta'ala menzahirkan kemarahan itu melalui perlakuan staf-staf di bawah kita. Allah Ta'ala menzahirkan kemarahan itu melalui karenah-karenah anak-anak kita. Jadi kalau kita terlampau marah, seolah-olah kita mengingkari akan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya kita tengah naik kereta, nak masuk satu simpang, kita tengah beratur panjang, tiba-tiba datang orang potong queue, dia potong kita. Jadi timbul perasaan marah. Jadi kalau kita terlampau marah sangat sehingga kita memaki, hamun dia, kita tak puas hati, seolah-olah kita mengingkari perbuatan Allah. Kerana Allah Ta'ala yang ajar kita, Allah Ta'ala ajar kita melalui orang lain yang potong kita. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita dapat kontrol tak kemarahan kita. Jadi pertama, melalui pengetahuan. Kita kena letak i'tiqad gitu. Ilmu kita kena ada. Semua ini berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita pergi ke sana, maka tak jadilah. Marah itu tetap ada, tapi paling kurang kita dapat release kita punya kemarahan tadi. Kita dapat apa? Kita dapat reduce, kurangkan kemarahan kita dan kontrol kemarahan kita tadi. Jadi pertama, pengetahuan. Maka bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Dan ini sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Sejauh mana marah kita, setinggi mana, sehebat mana marah kita, kita kena ingat. Kalaulah Allah marah kepada kita, marah Allah lebih besar daripada kita lagi. Setara mana saja marah kita ni. Kena tengok marah Allah, murka Allah itu lebih besar. Kita kena tengok situ.
Allah Ta'ala, marah Allah Ta'ala itu lebih besar daripada marahnya. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali daripada mendurhakai ia. Kita kena tengok pula, kita ni duk durhaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duk ingkar perintah Allah, duk buat maksiat kepada Allah. Pun begitu Allah Ta'ala tak marah pun pada kita, malah Allah Ta'ala limpahkan kurniaan yang banyak pada kita. Siapa kita nak marah kepada orang di bawah kita? Siapa kita nak marah kepada anak-anak isteri kita? Sedangkan Allah Ta'ala yang mana Rabb, Khalik kita, kita langgar perintah Allah, kita durhaka kepada Allah banyak kali pun Allah Ta'ala balas dengan kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia kata, dan limpah kurnia Allah Ta'ala itu lebih besar, beberapa kali ganda. Berapa kali makna beberapa kali ganda mendurhaka ia akan Tuhannya. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Walaupun kita mendurhaka ya Allah, buat maksiat pada Allah, Allah Ta'ala tak marah pun pada kita. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Lepas tu pula kita kena ingat, kamu sebagai hamba Allah Ta'ala perlu ikut perintah Allah Ta'ala itu lebih afdal, lebih perlu lagi daripada orang yang kamu suruh tadi, orang yang kamu marah tadi, daripada dia mengikut perintah kamu. Kalaulah kamu marah anak kamu, orang di bawah kamu, tak ikut perintah kamu, tak dengar kata kamu, kamu sendiri itu terlebih aula untuk mengikut perintah Tuhan kamu. Itu nak bagi tahu. Dan hendaklah engkau itu akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Dan ada pun pekerjaan maka bahawa berkata ia. Jadi cara kita nak kontrol marah, pertama mengenai ilmu lah. I'tiqad dan ilmu. Kita kena ada i'tiqad. Semua perbuatan yang berlaku atas dunia ini adalah sebenar hakikatnya adalah perbuatan Allah. Sebab tu kita kena ngaji juga kan bab af'alul ibad. Kita ni berkenaan dengan af'alul ibad, perbuatan manusia ni Allah Ta'ala bagi peluang, Allah Ta'ala bagi ikhtiar, Allah Ta'ala bagi kasab. Dalam masa yang sama semuanya, walaupun semuanya datang daripada Allah, pun begitu Allah Ta'ala tetap bagi ikhtiar dan kasab. Kita bukan seperti mana Jabbariyah yang mana mengatakan semua af'al kita baik buruk, baik jahat, baik buruk, semua daripada Allah. Tak juga seperti Qadariyah yang mengatakan semua perbuatan itu dilakukan oleh 100% oleh manusia. Kita ni tengah-tengah di antara darah dan susu. Seperti mana kita belajar dalam kitab Faridatul Faraid sebelum ini, yang mungkin tuan-tuan dah lupa dah. Kan? Kau masih ingat? Siapa ingat cuba komen. Anak masih ingat, alhamdulillah. Khair. Jadi pertama melalui pengetahuan, yakni i'tiqad kita, baru kita dapat kontrol kemarahan. Yang kedua melalui action, perbuatan kita. Bagaimana kita nak bermuamalah bila datangnya marah. Bagaimana kita nak berinteraksi bila datangnya marah. Maka yang kedua, berkata ia, dan ada pun pekerjaan, yakni dari segi pekerjaan, dari segi tindakan bila datang marah, maka bahawa berkata ia, hendaklah orang yang marah tadi berkata, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pertama bila nak marah kita ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ucap a'udzubillahi ta'awuz. Pertama, step pertama kena ta'awuz dia panggil. Apa? Ta'awuz. Cuba komen sikit. Ta'awuz. Apa maksud ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kerana marah itu dari kerana syaitan, maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, maka hendaklah ia duduk. Yang kedua, kalau ta'awuz pun tak jadi juga, marah tak turun juga, marah tak hilang juga, maka bila mana kita berdiri, kita kena duduk. Kalau berdiri, kita kena duduk. Kita kena duduk. Kalau duduk pun tak jadi juga, jika ia berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Mana kalau kita berdiri, datang marah kita duduk. Kalau kita tengah duduk, datang marah kita berbaring. Kita ni terbalik, kita tengah duduk, marah bangun. Makin bangun. Dia tengah berdiri, bila datang marah berlari. Nabi SAW ajar kita bila marah, tengah berdiri kena duduk, tengah duduk kena berbaring. Dan mengikut kajian sains hari ni pun, bila mana satu orang itu tengah marah, tengah berdiri, maka dia tukar action dia tukar posisi pergerakan dia daripada berdiri kepada duduk. Di sana hormon akan bertukar. Itu kajian sains lah. Hormon marah tadi dia akan reduce, berkurangan. Begitu juga kalau satu orang duduk, kemudian dia baring, maka hormon tadi akan makin reduce, berkurangan. Itu mengikut kajian sains lah. Dan kita ni,
kita ni buat sesuatu ni bukan berasaskan sains, tapi berasaskan janji Allah dan Rasul. Janji Allah dan Rasul akan sentiasa menang. Sains itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Yang menang sentiasa Allah, janji Allah dan Rasul, insya-Allah. Jadi jika berdiri, hendaklah duduk. Jika duduk, hendaklah berbaring. Kalau berbaring tak jadi apa juga. Dan jika tiada diam marahnya dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Nabi ajar pula kita kalau tak jadi duduk pun marah, berdiri elok-elok tak jadi juga, duduk pun tak jadi juga marah. Maka kita berbaring, baring pun marah duk masih ada lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita ambil wuduk, pergi ambil wuduk dulu bagi sejuk semua kemarahan. Ada hikmah dia kena ambil wuduk. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda." Artinya bahawasanya syaitan itu dijadikan dia daripada api. Marah-marahnya pada syaitan. Syaitan dijadikan daripada api dan hanya saja dipadamkan akan api dengan air, dan api ini hanya boleh dipadamkan dengan air. Ya. Maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air semayang, kata Nabi SAW. Dan sabda Rasulullah SAW, "Ala innal ghadaba jumratun fil qalbi ibni Adam. Ala tarawna ila humrati aynaihi wa intifakhi awdajihi. Faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi." Artinya jaga-jaga, beringatlah bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Adakah tiada melihat kamu pada merah padam dua matanya? Bila orang marah tadi, tidakkah kamu melihat pada kedua matanya yang merah padam? Dan tengkuk orak lehernya, timbul tengkuk orak lehernya bila marah. Ya. Barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada demikian itu. Maknanya barang siapa yang datang kemarahan sehingga marah mata, merah mata, keluar, timbul orak tengkuk, maka hendaklah memukulkan ia orang yang marah tadi akan pipinya dengan bumi. Bila datang marah, Nabi kata, geselkan pipi kamu dengan bumi. Maknanya kita baringlah. Geselkan pipi dengan bumi. Kenapa? Ini menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota. Pipi, muka ni semulia-mulia anggota manusia daripada sehina-hina tempat. Bila kita letak semulia-mulia anggota pipi wajah manusia, letak pada sehina-hina tempat, yakni tanah. Yang mana kita pijat dengan kaki kita, supaya pecah oleh takaburnya. Bila kita marah ni sebenarnya, timbul api kemarahan kita, takabur kita naik. Jadi Nabi SAW ajar, tempelkan tempat apa itu semulia-mulia wajah kita ni pada sehina-hina tempat yang kita pijak ni, supaya pecah takabur api dalam diri kita tadi. Yang mana takabur tadi yang ia sebab yang besar pada marah itu. Duk marah-marah sebab apa? Sebab api takabur itulah yang membuat-buat, yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Dan supaya mengetahui ia akan bahawasanya dirinya hamba yang hina. Bila kita letak wajah kita, pipi kita di atas apa tanah yang hina, supaya kita tahu bahawasanya diri kita ni adalah hamba yang hina saja. Siapa kamu nak marah? Adakah kamu bos yang besar? Adakah kamu YB? Adakah kamu datuk, datin dan sebagainya? Tak, kamu adalah berasal daripada air mani yang hina. Bila kita letakkan pipi kita di atas bumi, maka hancur, pecahlah segala takabur dan datanglah kembali tawaduk dalam diri kita. Tiada patut yang membesarkan diri. Kita ni hamba yang hina, tak patut, tak layak kita nak takabur dalam diri kita. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya menahan, kita Arab tu dia tulis man, tak ada nun, nun kena bertitik tu. Bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Jadi sifat menelan marah ini ada satu sifat mahmudah, sifat yang baik yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri puji orang yang bersifat menelan kemarahan ini dalam firman Quran dengan namanya firman Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaid. Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaid, artinya dan menahan mereka itu akan marah. Wal kaziminal ghaid wal afina 'anil nas. Berkenaan dengan ini ada satu cerita cucu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Zainal Abidin rahimahullah taala. Satu kali dia ada tetamu di rumah dia, maka dia panggil tetamu jemput tadi, hidangkan dengan pelbagai makanan. Tiba-tiba
khadim dia yang membuat makanan bawa gula yang panas. Entah macam mana dia tersadung kaki, gula yang panas tadi jatuh di atas riba Zainal Abidin rahimahullah ta'ala. Jadi Zainal Abidin marah bila jatuh salen ataupun gula yang panas atas riba. Dia manusia biasa, tak maksum, bukan Nabi, bukan siapa. Malah dia cucu cicit Rasulullah SAW walaupun cucu cicit, tapi dia bukan maksum. Jadi datang kemarahan, maka bila datang marah, dia angkat tangan nak pukul khadim tadi. Maka khadim baca ayat ni lah. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang beriman sifat mereka itu menelan kemarahan. Bila dia baca ayat ini, Hazrat Zainal Abidin nak angkat tangan nak pukul, tak jadi. Dia break emergency tiba-tiba. Tak jadi nak pukul. Bila sebut wal kaziminal ghaiz, mereka yang menahan kemarahan. Kemudian dia sambung ayat lagi, wal afina 'anil nas. Orang yang beriman itu adalah memberi kemaafan kepada manusia. Maka Hazrat Zainal Abidin kata, baiklah aku maafkan kamu. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia baca lagi ayat, Allah Taala menyukai orang yang membuat kebaikan. Maka Hazrat Zainal Abidin kata, baiklah, waktu ini juga aku bebaskan kamu, wahai khadimku. Jadi para sahabat Ahlul Bait, mereka ini orang yang mana mereka mengambil iktibar daripada Al-Quran. Al-Quran itu menjadi asbab mereka boleh break emergency daripada melakukan maksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab khadim dia baca ayat tadi, dia tarik break emergency, tak jadi pukul. Khadim dia baca ayat lagi, wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang menelan kemarahan dan memaafi manusia, dia kata aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang buat kebaikan. Zainal Abidin kata, baiklah, aku bebaskan kamu. Mulai ini kamu bebas. Itulah mereka-mereka yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan walau syaa an yamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Artinya barang siapa menahan ia barang siapa tadi akan marah, dan jika menghendaki ia orang tadi meluluskannya. Yakni kalau satu orang itu datang, asbab boleh dia marah, tapi dia tahan, dia telan kemarahan tadi. Walau syaa ayamdiyahu. Kalau dia mahu, dia boleh meluluskan marah. Maknanya kalau dia mahu, boleh saja dia lepaskan kemarahan tadi, tapi dia kontrol. Amdahu. Apa balasan Allah? Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan penuhkan hatinya pada hari kiamat kelak. Amnan wa imanan. Keamanan, ketenangan dan keimanan. Allahu Akbar. Dan jika menghendaki ia meluluskannya marah, nescaya kuasa atas meluluskannya. Nescaya kalau dia nak lepaskan marah, dia berupaya nak melepaskan marah. Nescaya apa balasannya? Nescaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa, yakni keamanan, ketenangan dan daripada iman. Dan pada satu riwayat daripada redha, dan riwayat lain menyebut mala'ullahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa ridaan, keredaan, keselesaan dan keredaan. Itu riwayat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi Abi dah malam ini bab marah. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Sifat-sifat mazmumah dia mulakan. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Sebelum ini ada bab pada berloba terhadap berkata-kata, dan sebelum itu bab loba pada makan. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang besok atau lusa kita akan masuk pula bab yang keempat pada menyatakan dengki, jealousy ni, dengki ni kita akan masuk pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Malam ni singkat saja dari supaya kita tak miss. Semalam pun dah qada, semalam dah qada hari ni. Insya-Allah sekarang ni PKP dah bebas banyak dah kan, boleh ke sana ke sini, jadi saya pun sibuk juga kadang-kadang. Jadi insya-Allah ada masa luang saja saya akan insya-Allah qada pengajian kita. Kalau tak ada apa hal, insya-Allah 2 hari sekali kita akan teruskan. InsyaAllah masa sebulan 2 bulan kita akan habiskan kitab Penawar Bagi Hati ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi penawar betul-betul pada hati kita, supaya hati kita menjadi betul-betul hati-hati yang terubat, hati-hati yang telah diberi penawar, dan seterusnya hati kita menjadi hati yang qalbun salim untuk kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pada hari kiamat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kiamat hari yang mana tidak akan membagi faedah harta manusia, baik anak-anak manusia, melainkan man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang pada Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Allahumma ja'alna qalban salima. Allahumma ja'alna quluban salima wa la taj'al qulubana
قلوبا عاصية. اللهم طهر قلوبنا عن سيئتك، وطهر قلوبنا عن معصيتك، وطهر قلوبنا عن غفلتك. اللهم نور قلوبنا بذكرك، اللهم نور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك. اللهم اقضي حاجاتنا وهي أنت ورضاك. اللهم اغسل قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. جزاكم الله خير الجزاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.